Remaja dirogol 3 lelaki depan ibu bapa sendiri. Anggap anak beban masa depan, suami isteri campak 2 anak dari tingkat 15. Dituduh tidak lindung kanak-kanak secara online, Mark Zuckerberg mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep Global, 7 berita dunia paling trending pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Presiden Indonesia Joko Widodo didakwa telah masuk campur urusan politik ketika beliau telah berkempen untuk calon utama dalam pilihan raya presiden bulan ini dan mendapat kritikan yang hebat daripada rakyat Indonesia. Jokowi atau pemimpin terkenal nombor 1 Indonesia itu secara jelas menyokong calon daripada 3 calon pada pilihan raya menjelang 14 Februari ini serta membuat penampilan bersama Prabowo Subianto iaitu anaknya sendiri dan Gibran Rakabuming sebagai calon naib presiden. Di Indonesia, presiden yang bersidang dibenarkan berkempen untuk calon dengan syarat mereka tidak menggunakan sumber negeri dan mengambil cuti rasmi untuk berbuat demikian. Namun sejak Oktober, presiden itu telah menghadapi dakwaan pelanggaran etika dan undang-undang apabila Mahkamah Tinggi telah mengubah suai peraturan kelayakan untuk membenarkan anak lelaki Jokowi yang berusia 36 tahun itu bertanding dengan Menteri Pertahanan Prabowo. Kontroversi itu telah mendorong ahli kabinetnya, Ketua Menteri Keselamatan Indonesia, Mahfud MD, yang merupakan calon naib presiden atas tiket pesaing, meletak jawatan pada Khamis dan berkata keputusan itu adalah keutamaan etika beliau dan beliau perlu memberi tumpuan kepada tugas lain. Filipina telah menjadi ekonomi yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara pada 2023 dengan pertumbuhan dipacu kepenggunaan, perkhidmatan dan pelaburan serta mengatasi Vietnam dan Malaysia. Menurut kajian ahli ekonomi Bloomberg, keluaran dalam negara kasar KDNK Filipina meningkat 5.6% melebihi pertumbuhan median 5.5%. Ekonomi negara itu berkembang pada kadar yang sama berbanding setahun lalu pada suku akhir tahun, manakala pada asas suku ke suku ia mencatat 2.1%. Bursa dalam Filipina memperluaskan keuntungannya kepada lebih daripada 1% selepas data tersebut dikeluarkan. Namun mata wang peso mengekalkan kerugian susut 0.1% berbanding dolar Amerika Syarikat. Dicatatkan telah mengatasi prestasi Vietnam 5.05%. Kerajaan Filipina mengunjurkan kadar pertumbuhan tahunan 6 hingga 7% dan ia adalah kadar pertumbuhan terpantas di rantau Asia Tenggara setakat ini. Seorang gadis berusia 15 tahun dirogol secara bergilir-gilir oleh 3 lelaki dalam satu kejadian pada malam Isnin lalu di daerah Gwalior, Madhya Pradesh, India. Lebih teruk lagi, ketiga-tiga pelaku itu tergamak melakukan perbuatan terkutuk tersebut di hadapan ibu bapa mangsa. Menurut Pegawai Kanan Polis Rishikesh Meena, insiden itu berlaku di kawasan Buanwanpur pada malam Isnin tetapi aduan difailkan 2 hari kemudian. Polis itu juga berkata keluarga mangsa baru sahaja berpindah ke kawasan kejiranan tersebut sebulan yang lalu dan pihak polis juga sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kes berkenaan. Buat masa ini, seorang suspek telah ditahan. Sepasang suami isteri dihukum mati atas pertuduhan mencampak 2 anak mereka daripada tingkap bangunan Pangsapuri di China. Zhang Bo dan Ye Chengchen didapati bersalah mengakibatkan kematian 2 kanak-kanak iaitu seorang perempuan berusia 2 tahun dan kanak-kanak lelaki berusia 1 tahun yang dicampak dari tingkat 15, sebuah menara kediaman di Chongqing, Barat Daya China. Bo, bapa kepada 2 kanak-kanak itu menjalinkan hubungan sulit dengan Chengchen yang pada mulanya tidak sedar kekasihnya sudah berkahwin dan mempunyai anak.
Menurut kenyataan Mahkamah Rakyat Pertengahan nombor 5 Chongqing, Chen Chen kemudian menggesa Bo membunuh dua anaknya yang dianggapnya sebagai penghalang untuk mereka berkahwin dan beban kehidupan masa depan mereka bersama. Pada November 2020, Bo mencampak keluar dua anaknya itu dari tingkat pansapuri tanpa kehadiran ibu mereka yang dia bersetuju untuk bercerai. Seorang anak istimewa berpeluang menjalani momen indah apabila dia dijemput menonton persembahan Coldplay di pada saat-saat terakhir sebelum konsert penghabisan kumpulan itu pada 31 Januari. Sebelum ini, terdapat satu video tular yang menunjukkan anak istimewa itu hanya dapat menonton konsert tersebut di televisyen rumah. Kemudian mereka sekeluarga menerima 4 tiket percuma dari sebuah syarikat tidak meraih untung dan penganjur konsert itu. Cik Nurul Jannah, 27 tahun, merupakan seorang mangsa kecederaan trauma di otak selepas satu kemalangan jalan raya pada 2019 yang membuatnya cedera parah hingga tidak boleh berjalan, bertutur dan semua pergerakan perlu dibantu ahli keluarga serta kerusi roda. Ayahnya, Encik Muhammad Razib Samsudin, 55 tahun berkata, lagu-lagu daripada band terkenal itu adalah antara lagu kegemaran anaknya. Keajaiban seolah-olah berlaku pada 4.20 petang pada hari terakhir konsert mereka itu, kata Encik Razib yang menerima 4 tiket tersebut menerusi email sekitar 4 jam sebelum konsert penghabisan itu berlangsung pada 8 malam. Badan Penyiaran Britain BBC melaporkan Mark Zuckerberg, Ketua Pegawai Eksekutif Meta, memohon maaf kepada ibu bapa yang mengadu bahawa laman media sosial itu telah menyebabkan kemudaratan kepada anak-anak mereka semasa sesi soal jawab di Dewan Senat kemarin. Zuckerberg yang menguruskan syarikat induk bagi platform media sosial Instagram dan Facebook menoleh kepada penonton yang hadir sebelum berkata tiada siapa yang harus melalui apa yang mereka alami. Beberapa ketua pegawai eksekutif syarikat media sosial utama yang lain termasuk TikTok, Snapchat, X dan Discord disoal selama hampir 4 jam oleh senator daripada kedua-dua parti Demokrat dan Republikan atas tuduhan tidak melindungi kanak-kanak dalam platform online. Hadir bersama semasa sesi soal siasat itu, terdapat keluarga yang menyatakan bahawa anak-anak mereka telah mencederakan diri sendiri. Malah ada yang mengambil nyawa sendiri disebabkan kandungan dalam media sosial. Senator Parti Republikan Ted Cruz kemudian menunjukkan mesej di Instagram yang memberi amaran kepada pengguna tentang kandungan berbau penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Namun laman sosial berkenaan masih memaparkan kandungan tersebut. Seorang wanita Colombia yang baru berusia 39 tahun bakal menyambut kelahiran anak ke-20. Malah mengejutkan media adalah dia mendedahkan semua anaknya berlainan bapa. Marta berkata dia berminat untuk mempunyai lebih ramai anak kerana menganggapnya perkara yang memberi keuntungan. Katanya 17 anaknya belum mencapai usia 18 tahun namun dia merancang untuk mempunyai lebih ramai anak selagi mana badannya termampu melahirkan anak. Walaupun ramai bapa kepada anak-anaknya tidak bertanggungjawab, dia bersyukur menerima sokongan keuangan daripada kerajaan untuk perbelanjaan setiap anaknya. Dia juga berkata kerajaan banyak membantu dari segi keuangan untuk setiap anak. Malah gereja dan jiran tetangga juga ada membantu. Sekian sahaja Next Step Global pada hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita dunia paling trending hanya di Next Step Global. Follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.